menangkis segala cerita karut, dongeng yang tak masuk di akal. Sampai hari ni, Bob, aku bila dengar cerita macam tu, menyampah. Tapi percayalah, dia nak kata tak mana dia nak kobek ni. Aku nak kobek kat mana ni. Kan? Jadi kita nampak bahawa dia orang ni, dia kata peramal-peramal ni, dia kata biol ke, bodoh ke, bangang ke. Itulah yang berlaku. Tetapi dia nak menyekat asalnya, Bob. Kuasa nak ambil tu. Pasal Datuk Seri sebut dengan saya punya program tu, 200 orang akan dibaca pertuduhan dan telah komplit dia punya kes-kes mereka di mahkamah. Jadi gundah gulana berlakulah kelang kelibut dalam Perikatan Nasional. Kerana tak tahu siapa the next. Who is the next? Jadi orang-orang macam Datuk Seri sebenarnya bukan dia berlapan dada tu serah pada mahkamah. Dia kena berlapan dada untuk menyekat kuasa mahkamah. Kerana dia tahu dengan kuasa mahkamah dia boleh buat sebelum ni. Dia atur segala-galanya. Dan you imagine lah, dia pasal 10 hari boleh kau tuduh ke 87 pertuduhan macam Datuk Seri Penantian Amiri. Tak masuk akal. Tapi itulah yang dibuatnya untuk apa? Untuk menghuru-harakan dan memastikan UMNO itu terlingkup. Tetapi tak terlingkup dengan kekuatan jati diri, dengan integriti yang tinggi oleh kepimpinan. Jadi kita semua kena tengok sejarah tu lah. Lepas tu berlaku pula baru-baru ni kita kawal tahun ni mesti berlaku macam ni. Kepala otak kau ingat apa dengan kau bapa aku punya undang-undang. Dia tahu tak keabsahan itu mesti dibuat di parlimen? Betul. Jadi takkan rakyat tak boleh fikir dengan semasa apa yang telah dilakukan. Kita nak tumpu kepada 393.8 bilion yang telah pun dibawa dalam bajet 2024 untuk kita materialiskan. Yang telah diluluskan. Diluluskan di dalam Dewan Rakyat, diluluskan dalam Dewan Negara. Dan sekarang ni untuk implement. Cuma je, Bob, kita nak tegaskan di sini. Bajet tu dah ada. Bajet. Jangan pedulilah je Dubai ke, Dhabi ke, Dabluk ke, yang tengah kita peduli. Yang kita penting hari ni ialah macam mana kita nak deliver 393.8 bilion ini untuk kita nak pastikan jangan kita kecewakan orang yang mengumumkan bajet tu. Jangan. Menteri-menteri harus pastikan bahawa apa saja yang telah dipertanggungjawabkan, you have to deliver. Jangan lebih, jangan malap dia Datuk, menyampah. Aku tengok ada macam-macam dia tengok perangai menteri ni pun. Kan? Dia duk shock sendiri je. Jadi Datuk dah mula sentuh ke arah bajet. Nanti saya tanya soal pasal bajet. Tapi saya tinggalkan Datuk dulu. Saya nak kepada Datuk Seri Kamal Amin. Ya, silakan. Masih lagi berkisar lagu tak betul. Masih lagi berkisar tentang langkah Dubai, Datuk. Kabarnya ada juga ahli parlimen daripada UMNO yang juga turut terlibat dalam langkah Dubai ni. Komen, Datuk. Ya, dia soal langkah Dubai. Macam ada pelayar saya kata langkah Israel. Kena jaga lingluk. Lepas Dubai, langkah Israel pula lepas ni. Tak, saya melihat benda ini memang tidak dinafikan. Ada kalangan ahli-ahli UMNO, parlimen, ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang kecewa kerana tak dapat pelantikan, tak dapat dalam kabinet. Kemudian impian mereka tak kecapaian. Tapi selalu saya katakan, 2 minggu lepas Datuk saya cakap bahawa fail sudah pun ada. SPRM telah pun menyatakan bahawa 200 siasatan. 200 siasatan. Dan mereka ini akan dibawakan ke muka pengadilan very soon. Sebab dah ada pun di atas meja Peguam Negara. Tunggu masa aja lagi. Jadi sebab itu mereka merasakan bahawa mereka nak buat seolah-olah macam dulu. Yang Datuk dulu masa reformasi dulu tu. Kalau Perdana Menteri campur tangan dalam judisiary. Mereka begitu, sedangkan tidak akan berlaku zaman era Datuk Seri Anwar Ibrahim. Exactly. Kan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan mengekalkan separation of power. Eksekutif dia jaga. Macam mana Datuk kata tadi tu. Menteri-menteri kena bertugas dengan baik untuk rakyat, menangani derita rakyat. Itu matlamat utama. Yang kedua sekarang ni, kerana pun mereka melakukan langkah, lepas langkah Sheraton, sekarang ni langkah Dubai. Saya dah bercakap langkah Dubai ni, setahun dulu. Saya kata adanya usaha. Dan rupanya berlaku. Memang berlaku, konon-konon ceritanya. Melibatkan orang UMNO pun ada. Tapi saya rasa mereka ini pasti akan ditolak sama sekali oleh warga UMNO. Kerana ini adalah satu gagasan yang dilakukan yang di luar perlembagaan. Saya dah cakap Datuk. Tapi hairan kenapa orang tak nak faham. Yang boleh memberhentikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada 3 perkara. Pertama, dia mati. Berhentilah. Ataupun dia sendiri nak berhenti. Letihlah kena maki tu maki ni, dia berhenti. Sebab itu mereka berterusan cerita macam-macam cerita memburuk-burukkan. Tapi nampak gaya. Macam saya katakan Bob dulu. Ingat tak?
Datuk Seri Anwar Ibrahim ini saya ibaratkan sebagai harimau yang terluka. Selama ini dia berada di belakang kandang besi. Ya, dia luka. Sekarang ni dia keluar. Bila dia keluar pasti dia akan mengamuk, pasti. Tapi itu pun dia belum lagi taring-taring belum keluar lagi. Sabar. Belum. Saya tak nampak. InsyaAllah. Tetapi ucapan dia di peta-peta politik dia mengatakan bahawa dia kata kamu nak maki aku boleh maki. Kamu nak kutuk aku kutuklah macam mana pun. Seolah orang mengatakan kutukan dewata lah. Buatlah apa pun. Tapi kalau kamu curi duit rakyat, kamu sakau duit rakyat, I'll go after you. Dan peringatan dia di Parlimen Datuk. Ya. Dia kata, saya nak bagi tahu pada penguasa, terutama SPRM, you are working with a different Prime Minister now. Artinya dia dah mula mengeluarkan kuku dia. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sekarang, sikit demi sedikit. Jadi kalau bagi warga UMNO, mereka nak rapat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak boleh dapat sebab waktu pembentukan kerajaan dulu, mereka dilihat berada sebelah sana. Cuma satu lagi Datuk, minta maaf panjang sikit saya ni. Saya kesian pada warga PAS. Tak habis-habis kena tipu. Ternyata kena tipu sekarang. Dia pun penipu lah. Tak tahulah tipu sama tipu, saya tak tahu. Sebab Takkan lebay nak menipu tu. no. Itu ayatnya takkan lebih menipu. Saya bersimpati apabila mereka mewawarkan kononnya bahawa selepas saja pilihan raya di Kemaman, maka Yang Amat Berhormat Dato' Dr. Samsuri lah calon Perdana Menteri. Saya pun terfikir, mula-mula nak jadi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Bersatu kata dia taklah orang dia jadi Perdana Menteri. Ya. Kemudian lepas itu pula Isyamuddin pun nak jadi Perdana Menteri. Ya Allah. Bukan? Sebab dia layak, sebab dia ahli parlimen. Ya. Kemudian tiba-tiba dalam langkah Dubai ni tiba-tiba dari Sarawak pula. Ya. Saya kata tang mana? Celah bedak mana kamu nak memberhentikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Datuk, kalau boleh saya celah. Ya. Bukan ke langkah Dubai ni bagus untuk UMNO sebab mereka kata langkah Dubai ni untuk bebaskan Datuk Seri Najib juga. Ini satu hal lagi. Ya Allah, saya kata kalau nak menipu pun ada peringkat lah. Yang menghumbat Datuk Seri Najib ke belakang tabir besi adalah puak-puak itulah juga. Sekarang ni nak keluarkan balik. Saya kata di mana ada logikanya, Datuk? Ya, betul. Di mana logikanya? Kamu dah sumbat dia ke dalam. Bagai narak kita sekarang ni cari jalan macam mana upaya supaya Datuk Najib boleh dibebaskan. Minta kalau boleh. Istana pun campur tangan. Boleh mudah-mudahan. Warga UMNO rindu pada Datuk Najib. Kita Dibenarkan dalam perlembagaan. Bukan. Tapi kita mengikut perlembagaan nak buat macam mana? Kamu yang menyumbat dia ke dalam. Sekarang kamu nak bebaskan dia. Kemudian sekarang ni. Bila kata PAS bola-bola calon PAS jadi Perdana Menteri. Sekarang ni dah. Dia berserawak pula dah. Tang mana ada logikanya? Dan nak memberhentikan Seri Anwar Ibrahim adalah di kalangan 222 ahli parlimen, Datuk. Ya, keabsahan. Itu yang paling penting. Kalau ada usul tak percaya. Itu pun 24 Februari. Sebab Dewan hanya akan bersidang 24 Februari. Bukan sekarang. Macam mana hari Jumaat lepas. Saya geleng kepala. Saya kata kalau nak menipu pun, biarlah ada. Berpada-pada lah menipu. Tapi hairannya mereka boleh percaya. Mereka percaya Datuk Samsuri akan naik jadi Perdana Menteri. Saya kata, tang celah bedak mana dia nak jadi Perdana Menteri ni, saya kata. Betul. Dan yang paling penting, langkah di Dubai ni bagi saya memerangkap juga ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Seandainya memang benar, kalau katanya ada, konon nak bagi 50 juta, 70 juta, 750 juta lah wang nak guna pakai. Kalaulah berlaku sesuatu, jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Ketua Eksekutif. Dia boleh minta supaya SPRM siasat. Nak cari penyakit, silakan. Kalau anda nak cari penyakit, ke dalam. Ke dalam. Sebab ini rasuah politik. Walaupun kamu janji jawatan pun boleh dianggap rasuah. In fact, langkah Sheraton, scheme of thing. Kalau SPRM mau membuka file, ke dalam Tan Sri Muhyiddin. Sebab ada filenya, ada videonya, dia mengatakan scheme of thing. Itu adalah rasuah politik. Jadi saya harap beginilah pada warga masa. Bila kita dengar orang mengatakan kerajaan jatuh, tang mana jatuhnya? Dan di mana silapnya? Saya satu saja. Saya bukan menyokong tega pada Seri Anwar Ibrahim sebab dia orang keadilan, Datuk. Ya. Saya warga UMNO. Tetapi saya terpikat apabila beliau... Tapi sekarang kita dah keluarga. Ya, kita sekarang ni dalam satu kata sebuah perpaduan. Yang saya betul-betul menyayangi, menyantun beliau. Dari dulu sampai sekarang, beliau mengatakan, beliau mahu menangani derita rakyat. Rakyat come first. Sebab itu bila Datuk Abdullah bercakap soal bajet itu, saya pun bersetuju. Pak Menteri kena buat kerja. Jangan duduk sedap duduk atas kursi saja. Itu keadaannya, Bob. Ya, Bob. Okey, terima kasih Datuk Seri. Saya nak kembali kepada Datuk Abdullah Sani sebagai mantan ahli parlimen. 3 penggal
di Dewan Rakyat. Tentunya boleh dikatakan 14 ke 15 belanjawan yang telah diikuti. Dan belanjawan ataupun bajet untuk 2024 ini bajet yang sangat orang kata Robin Hood punya bajet untuk memudahkan proses menoktahkan kemiskinan. Datuk, komen. Seperti mana yang telah kita dimaklumkan, dihurai dengan terperincian dan iktizam yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu memberi penjelasan yang sejelas-jelas. Menotakkan kemiskinan itu pokoknya. Sebab itu bila kita tengok dalam bila dibaca dalam Al-Quran bahawa kita akan berdosa kalau tidak kita menyantuni dan kita tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Berdosa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Kita tidak dikategorikan orang yang beriman kalau kita membiarkan kemiskinan, tidak memberikan makan itu kepada orang-orang miskin. Jelas apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni daripada peringkat yang paling rendah, Bob, daripada peringkat tandas. Itu sampai dibawa kepada petani, nelayan, pekebun dan pejabat awam keseluruhan, sampai dia satu kelompok yang tercicir mendapat bonus pun daripada pesaran-pesaran yang tidak dikategorikan pada mereka yang disebut sebagai yang membolehkan mereka mendapat bonus cuti pun disantuni Datuk Seri. Dia tak kira siapa berkata terus yang PC yang tak berpencet pun semua disantuni. Dan saya melihat bahawa naratif tu dah ada dah dalam pendidikannya, dalam segi ekonominya, dalam segi kemiskinannya, dalam segi atau jalurnya berkenaan dengan subsidi dan juga kos sara hidup itu disantuni di setiap peringkat. Dan ini adalah fokus yang pertama yang harus ditumpukan oleh semua menteri-menteri yang berkenaan yang diamanahkan itu untuk materializekan, untuk memastikan bahawa mereka deliver dan bukan hanya bergantung sepenuh balik kepada Perdana Menteri untuk diulang dan ditambah daripada segi pemberi maklumat dan juga pemberitahuan kerana takut bercanggah dengan objektif ataupun pertanggungjawaban yang sebenar-benarnya. Dan ini ditegaskan bahawa dalam bajet itu sendiri telah menggaris pandukan apa yang perlu dilakukan oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini pula, saya tegaskan, tolonglah bertanggungjawablah dengan deskripsi yang diserahkan atau diberikan amanah oleh Perdana Menteri untuk mereka menyantuni apa saja yang ada dalam konteks ataupun dalam kementerian itu sendiri supaya mereka tidak tercicir dan dilihat tidak beregresif, tidak proaktif bersama dengan Perdana Menteri. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan jangan anggap kali yang kedua diberi peluang itu mereka sudah melalui probation period. Sebenarnya tidak. Banyak cerita yang kita dengar daripada luar yang kita tengok sendiri. Perlu ada ancakan paradigma. Perlu ada kekuatan dalaman. Perlu ada inisiatif untuk mereka nak menaburkan tanggungjawab itu. Kerana ini kalau tidak disiram dengan bajet persuburan yang telah diberi amanat oleh Yang Amat Perdana Menteri itu sendiri, maka kalau mereka tercicir, rakyat derita. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan kita tidak boleh kita anggap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun umum dan sudah berjalan apa yang telah diamanahkan, maka mereka akan membiarkan pegawai-pegawai mereka melaksanakan tugas. Pegawai-pegawai ini pun nak kena faham. You are dalam kelompok the government of the day. You tak boleh you anggap aku ni bangkang, aku ni. Kalau kau rasa kau bangkang, kau rasa kau tak boleh kerja dengan kerajaan ini, you have to go. You go. You tak boleh. Bak kata dia marang hadiah awang kata. Kalau tak sokong kerajaan ni berhentilah kerja. Jadi kita pun ulang balik lah. Kalau tak sokong tu dia kerja lah. Kalau kamu tak menghargai apa yang telah dibuat. Tetapi melihat daripada kelompok. Kena ingat Datuk yang cakap tu ulama'. Ulama' pun, siapa yang kenal ulama'? Saya tak kenal ulama'. Ulama' tak menipu. Ulama' tak bercakap tunggal langgang dalam fatah. Dia mengaruk, dia cerah kat dia lah. Jadi sekarang ni ulama' ni bukan dia digelar dia ulama' yang mengiktiraf ulama' tu atas pribadinya, atas ilmuannya, atas dia panggil sebagai yang dikatakan kemuliaannya sebagai seorang ulama'. Ulama' lah. Tapi kalau dia kata aku ulama', dia ulama' apa? Penipu kuat ulama'. Macam mana?
Okey Bob, itu saja dia katanya. Baik, terima kasih Datuk. Saya kira berdasarkan ujahan tadi, maknanya semua pihak yang terlibat dalam secara langsung dalam pentadbiran negara harus berikan peluang ataupun sokongan sepenuhnya agar bajet Malaysia Madani 2024 ini dapat diterjemahkan sepenuhnya dalam usaha terutamanya untuk menotahkan kemiskinan. Baik, saya nak teruskan kepada Datuk Seri Kamal Amir. Ya. Saya nak bertanya soalan yang bersifat politik. Agak daring juga soalan ini. Ada juga yang menyatakan pelbagai teori dan sebagainya lah. Dikatakan kabinet baru meletakkan Datuk Seri Mak Hassan sebagai Menteri Luar untuk memberi laluan supaya Datuk Seri Mak Hassan ini tidak boleh menggantikan presiden pada masa akan datang. Dan orang yang paling sesuai untuk menjadi presiden akan datang ialah Hishamuddin Tun Hussein On. Komen Datuk, silakan. Tak, saya melihat isu ni dimainkan sebaik saja Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan Datuk Seri Mak Hassan sebagai timbalan Presiden Parti sebagai Menteri Luar. Ya. Ya, saya dah bercakap berkali-kali, Menteri Luar ni jawatan penting. Orang tak nampak. Di Indonesia, dulu zaman Adam Malik, that is the most important. Dan lihatlah wanita apabila berlaku krisis di Israel, di Sri Gaza. Menteri luar daripada Indonesia bercakap bagi pihak rakyat Indonesia. We go against you. So getinya peranan Menteri luar ni bukan main-main. So. He's a senior minister. Dan bila diajukan soalan sekarang ni nak antuk-antuk. Untuk bagi saya lah, kerana kononnya calon untuk jadi Presiden UMNO tu Datuk Seri Hishamuddin, saya minta maaf lah. Saya biasa dalam pemuda. Saya tahu sejauh mana keberaniannya. Setakat mana. Saya ingat lagi. Mula-mula pegang jawatan jadi ketua pergerakan pemuda. Angkat keris. Yeah. Oh, Singapura jangan main-main. Jangan cuba cabar pemuda. Saya ingat lagi. Tapi besoknya, saya dengar ini. Mohon maaf. What type of leader you are yang nak angkat? UMNO ni, presidennya ni ada dia punya martabat tertentu. Bukan boleh main-main, Datuk. Ya. Bukan? Dan sebenarnya hubungan antara Datuk Seri Mak Hassan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi satu ikatan yang mantap, tak ada masalah. Dan saya nak jelaskan di sini, tak ada masalah. Semua menteri, Datuk kena ingat Datuk ya. Ya. Semua menteri ada dekrinya. Mereka sama sebab setiap keputusan yang diputuskan dalam kabinet itu adalah satu keputusan bersama. Kolektif, responsible, collective decision. Bukannya sekarang ni Datuk Mak Hassan bawa cerita Menteri Luar. Okey? Ini untuk kepentingan diri. Tak ada. Ataupun Datuk Seri Khalid Nordin dan mewakili Menteri Pertahanan. Tidak. Semua menteri akan bercakap di kalangan members of the cabinet. Sebab itu dipanggil, they are the members of the cabinet. Mereka selepas lawmaker, ahli parlimen, balik ke kabinet, dia ada eksekutif. Yeah. Mereka yang mencorakkan sama equal rights. Yeah. Sebab itu decree as a minister sebagai menteri itu sama. Contoh, apabila menteri pelancongan, dia pergi ke airport, dia pergi ke tempat kawasan sepatutnya kawasan larangan lah, iaitu immigration. Sebab dia kata saya menjalankan hak saya sebagai menteri kabinet. Memang dibenarkan. Jadi di mana letaknya? Tak ada seniority pun. Yang senior adalah Perdana Menteri. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan yang Timbalan kedua, Perdana. Timbalan Perdana Menteri. Ya. Jangan lupa yang itu. Ini. Ya. Saya lihat kadang-kadang macam larulah diorang mengacu-acukan. Kononnya ada masalah antara Datuk Zahid. Panjang lah. Saya rasa betul lah Datuk. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim orang bijak. Dia tahu menyusun. Dan sebaik saja dilantik sebagai Menteri Luar. Sebaik saya. Sehari saja. Lepas pelantikan Menteri Luar, Datuk Seri Anwar Ibrahim adakan lawatan di Jepun. Dan kita menggamit pelabur dari luar. Dan Menteri Luar sampai, Datuk Mak Hassan. Sebab dia kata tak ada masuk ofis pun, Bob. Tak sempat masuk ofis. Tak sempat masuk ofis. Pun terus pergi ke Jepun. Tanggungjawab. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dan hari ini, saat ini, bila sudah pun melihat perkembangan berlaku di Israel, apa yang ada di Gaza itu yang akan ditangani. Ini penting. Dan kita pelabur-pelabur kita nak datang. Daripada Jerman, pelabur daripada Jepun. Dan paling penting, pelabur dari China. 160 bilion. Nak masuk ni, Bob, ini kita bercakap tentang cabaran dah lepas dah. Besok lusa habis dah. 2024. Jangan lupa, Bob. 320 bilion akan masuk ke dalam negara kita ini. Datang dari pelabur-pelabur daripada Arab, khususnya Aramco. Ya. Berapa juta tu? Untuk negeri Terengganu saja $45 bilion.
Betul. Begitu juga untuk di negeri Kelantan. Maknanya Terengganu dan Kelantan tidak ada anak tiri kan? Tidak dianaktirikan. Begitulah murninya sifat seorang pemimpin yang mahu menangani derita rakyat. Kelantan sendiri akan mendapat pelaburan berjumlah 60 bilion. Dahsyat tu. Apa nak lagi? Saya sebagai orang Perak rasa-rasa bagai nak rak lah Datuk Syarani itu buat kerja. Ya. Cuma dapat glen ni sajalah. Pelaburan di lembah Bernam. Antara Tanjung Malay. Itu saja. Bukan? Tapi kita akan buatlah. Saya bersyukurlah bahawa Datuk Syarani pun akan berusaha. Contoh yang kedua, macam apa yang berlaku di Melaka. Tahun depan Melaka adalah jadi tuan rumah kepada Tahun Melawat Dunia. Melaka jadi tuan rumah ni. Ya. Jangan Banyak lupa tempat bersejarah. banyak pelaburan akan masuk. Antara negeri yang banyak. Jadi terlibat kalau dalam kita dengan orang UMNO ni tak habis-habis lagi bermasalah dengan politik, apa hal? Saya mengharapkan, sebab itu saya mengundang Datuk Abdullah malam ini bercakap, kita berbicara sebab kita nak tengok way forward untuk masa depan. Pertama sekali lagi saya tekankan, derita rakyat perlu ditangani. Kemiskinan rakyat mesti diusahakan. Miskin tegar, saya kabarnya sehingga hari ini sudah tidak ada lagi miskin tegar. Ya. Miskin tegar. Ya. Dah semua dah selesai dah. Sekarang ni menangani rakyat yang miskin. Rakyat luar bandar. Itu menjadi tugas dan tanggungjawab Presiden saya. Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Menteri Luar dan Pembangunan Luar Bandar. Beliau akan menangani masalah nelayan, masalah pekebun, masalah felda pun. Walaupun berada di bawah Jabatan Perdana Menteri, juga akan berada bersama-sama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi akan menangani derita rakyat dan mencari usaha bagaimana untuk kita membangunkan ekonomi rakyat secara keseluruhannya. Saya melihat tahun 2024 dengan pelaburan yang nak datang, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Tetapi janganlah dikecohkan suasana politik. Wujudkan kestabilan. Mereka mewujudkan begini kerana mereka takut. Bob, saya nak ulangi lagi. Kenapa langkah Dubai yang dilakukan? Kerana bersusun-susun akan turun naik mahkamah. Datuk Abdullah, sila komen dulu. Setuju sangat-sangat apa yang Datuk Seri cakap tadi. Ya. Sangat-sangat setuju. Okey. Baik, Datuk Seri, terima kasih. Yelah, yang Datuk sebutkan tadi, pelaburan sedang nak masuk Malaysia 2024. Ini adalah hasil daripada kestabilan politik, Datuk. Pelabur melihat negara itu stabil dari segi nombor 1 politik, nombor 2 ekonomi. Ya. Bila politik dah stabil, maka ekonomi pun akan stabil. Ini yang dipandang oleh pelabur-pelabur asing yang nak masuk ke Malaysia. Ya. Baik, Datuk. Beberapa minggu yang lalu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kabinet yang baru untuk menghadapi tahun-tahun yang akan mendatang sesuai dengan tajuk kita pada malam ini. Untuk tahun yang akan mendatang ini, bagaimana Datuk rasa dengan barisan kabinet yang baru? Saya, Bob, secara jujurnya, saya sentiasa positif. Keyakinan saya bila mana mendapat endorse daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, itu sudah membolehkan pertanggungjawaban itu di carry on. Dan tidak boleh ada penafian tentang tak boleh buat, tak tahu. Kadang-kadang pada zaman parlimen saya dulu, bila ditanya menteri, saya tak tahu. Bila duit dia hilang sebanyak 100 juta dalam kementerian dia, saya tak tahu. No comment. Bila nak buat apa, saya akan buat, kita akan buat. Akan tu bila? 10 tahun, 20 tahun? Ya. Dan ini yang berlaku. Seperti mana yang sebelum ni. Ya. Jadi bila mana akan, kemudian tak tahu, itu mainan sejujurnya ia bagi pengkhianat kepada negara. Pada rakyat. Dan kalau kita tengok, Ya. Datuk Seri, dan kita tengok contohnya yang terbaru dia kata langkah Dubai ni apa ni. Sebenarnya ini ialah pengkhianat. Ya, betul. Dan mereka ini cuba nak menghancurkan ekonomi negara, Bok. Dan mereka ini adalah mereka yang ingin melihat agama dan bangsa negara itu kecundang dan roboh disebabkan oleh nafsu kuasa mereka. Datuk, sebab saya tengok pelayar saya, saudara Azwan Nemelia, dia kata semua yang cuba gulingkan kerajaan patut dikenakan sosma. Seperti mana? Saya setuju. Ini pandangan saya, pandangan. Sebab itu saya kata tadi, Bob. Sani pun bercakap soal ni. Dan sekarang ni sudah Ya. tiba waktunya action itu diambil. Ya. Tindakan itu perlu diambil. Betul. Dan mereka yang cuba nak tepuk atap ke, tepuk dinding ke, tepuk di lantai ke, mereka ini boleh didakwa kerana mereka ini menghuru-harakan negara. Boleh diambil. Jadi, penguasaan itu tidak boleh berkompromi. Ya. Dan itu adalah target yang saya lihat pada 2024
Jangan ada lembik dan beleh lagi. Jangan ada lemah lembut lagi. Tak boleh lagi dah. Dan kalau kita buat pendakwaan pada mereka kata, bomo-bomo di Perikatan Nasional, walau-walau kata, pada waktu ini kerajaan akan ambil alih oleh pada Perikatan Nasional akan ambil alih dan akan ditumbangkan dan akan boleh dibuat pendakwaan kerana mereka cuba mengucak-kacikkan negara. Dan ini boleh diambil tindakan. Treason Act. Ya. Ya, dia buat pengkhianatan negara. Pengkhianatan itu salah satu kesalahan dalam akta negara. Ya. Dan apabila kita tengok pula, ada pula kata dalam, dia kata, haginnya seseorang insan yang dikatakan wali ni. Wali ni, konon-kononnya dia kata dia akan menyelamatkan negara dan dia akan membetulkan. Betul apa? Masa kau jadi Perdana Menteri, apa yang kau buat? Apa yang kau tak buat? Dan kau kata kau hebat-hebat. Masa pilihan raya baru-baru ni, 2015, apa berlaku? Satu kawasan pun tak ada satu selamat deposit. Semua hilang deposit. Dan ini juga contoh yang kerajaan tolak, sudah diam lah. Ya. Dan dia berjerit, sana dah berjerit bagi komen. Komen kau tu komen apa? Komen orang yang dah hilang, bertaring singa yang tak ada gigi. Dia gigit tu dapat geli. Macam tu lah. Dan kena ingat Datuk, bangunan yang kena serta ini dimiliki oleh kroni wali Allah tu tadi. Saya cakap awal lagi tu Sri. Cakap ni bertahun-tahun yang lalu saya kata, silam saya berkata bahawa manusia ini dia sebenarnya menjorok kuku dia. Tapi kuku dia tu, cengkaman dia di bawah bayangan syaitan. Dan inilah dia orangnya. Dan merompak pencuri itu perangai dia. Mengatur dan juga mengatakan bahawa saya ni terinanya sebab saya ni dia panggil dizalimi politik. Apa macam itulah ayat dia. Saya tak baca sangat, orang beritahu saya lah. Baik, ada pendakwaan terpilih. Terpilih ke mangsa politik. Mangsa politik. Mangsa politik ayat tu dia keluarkan tu. Saya nak beritahu, bila-bila kau masuk politik ni? Kau duduk situ tu sebagai apa? Senator, kemudian sepenggan dan berebut gitulah kita. Dan lepas tu kau jadi apa? Politik mana kau masuk ni? Sekarang ni parti mana yang kau masuk sekarang ni? Dan kau jadi wakil rakyat kat mana ni? Dan negeri mana, kawasan mana yang kau diajak kau wakili? Dia jangan sembang lah politik. Macam inilah saya pandangan Datuk Seri, simple je. Kau ada pendakwaan, kau depan dengan mahkamah. Tapi kalau masih sama, ada punya plan caturan sana, caturan sini, catur main dam apa semua macam. Kau tibalah pada hari dia. Sudah cukup, enough damage already done. Betul. Dan sekarang waktunya kau berdepan dengan undang-undang. Berdepanlah dengan undang-undang. Tak perlu nak mengeluh kata, saya ni menjadi mangsa politik. Tak mana mangsa dia. Tak ada kesan pun. Satu undi pun tak ada dalam parlimen. Macam saya, tak ada kesan pun satu undi pun tak ada dalam parlimen. Yang boleh merubahnya 222 orang tu. Betul. Dan kita ni sebagai pemberitahuan dan pembetulkan. Dan saya benci orang yang duduk di sebalik bayangan syaitan. Sedangkan dia bergelar manusiawi. Dan ini berlaku banyak dalam kancah politik negara, khususnya orang Melayu. Dia berselindung untuk menggunakan agama. Dia tendang agama. Dia gunakan sepenuhnya agama. Dan inilah yang kita lalui episod ke-8 akidah kita. Betul. Baru ni, Bob. Saya nak sentuh juga lah baru ni. Siapa nama dia? Idrus Azhar Idrus. Dia nak komen pasal Perdana Menteri sesat sebabkan oleh pemuda kafir tu. Apa yang saya nampak ini, benda dia simple je. Kita nak ambil roh kekuatan dia punya keimanan. Sama ada Kristian ke Nasrani ke dulu ke, itulah disatitkan dalam Quran. Dan itu adalah sejaman selepas Nabi Isa. Dia berjelas. Dan cerita yang nak disampaikan ialah kekuatan, integriti dan juga keilmuan dalaman anak muda yang sanggup ditidurkan kerana tidak sanggup melihat kemungkaran, kezaliman, penjajahan minda dan sebagainya berlaku. Yang tidak terpukau dengan kilau-kilauan. Yang tidak terpukau dan tidak terheret dengan kekayaan dunia. Dan pemuda ini diberitakan dalam Al-Quran rahsia-rahsianya. Jelas. Dia kata sesat. Oh, kalau kau punya puak kau tu merompak, rasuah, tak buat kerja, tak datang ke parlimen dan khianat kepada amanat rakyat. Itu tak apa-apa. Tak komen pun. Dan kau kata sesat ni, kau siapa yang kata kau sesat? Tapi Datuk, 33 bulan mereka jadi kerajaan, mereka tertidur Datuk. Ya, mereka tertidur dibuai oleh kuasa. Dan mereka
dia lantik sebagai duta khas. Duta khas. Bertaraf. Bertara Menteri. Oh. Apa dia buat? Pergi sana, pergi ke Teluk pun tak pergi. Yeah. Kemudian terima duit dia tak bulan tu. Apa bukan duit haram gitu. Yeah. Ni tolonglah yang si apa namanya yang seorang ni. Dia meluat tengok muka dia ni. Dia cakap tu macam dia tu ulama besar. Seolah-olah dia ni berjatuh. Boleh. Kawaris. Orang pahaman kawaris ni suka kata bodoh pangang. Yang bila orang tanya sikit, bodoh pangang. Lepas tu pula sesat. Jadi tak layak jadi Perdana Menteri. Habis siapa layak? Adakah Datuk setuju kerajaan menggariskan ada satu panduan untuk menggelarkan seseorang itu sebagai ulama? Wajib. Wajib Dia tak boleh pergi setakat muat saja, jangkuk panjang saja, jubah saja, kahwin 3-4 ulama. Mana maunya? Betul? Ya. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Bila bercakap, apa hukum dia, apa namanya, ambil sembahyang tu. Itu kita cakap, oh dia ulama besar. Ya. Saya minat pada satu ustaz ni. Apa nama ni, ustaz, apa ni, Indonesia tu apa? Ustaz Abdul Samad. Abdul Samad ni, saya cukup minat dia. Pasal dia ni memberi penjelasan bukan saja detail, tetapi dia tidak mengaibkan orang. Betul. Dan dia tidak mudah berjatuh hukum. Saya melihat, saya mengikut perkembangan dia, saya cukup berminat dengan cara dia memberikan penerangan agama. Itu barulah orang yang berintelektual. Tapi Datuk, kalau tadi yang Datuk kata sebut ulama tadi tu, ketika dia mengulas pasal pemuda Sabul Kahfi dan mengatakan orang yang menceritakan itu sesat, kan? Tapi dalam beberapa hari selepas itu ada pemimpin daripada parti yang disokong berstatus suami orang berkaraoke dengan isteri orang di TikTok. Lagi sial. 2 pagi Datuk. Pukul 2 pagi Datuk. Benda ini juga sepatutnya saya kira dah. Saya tak tahu pandangan Datuk. Adakah ulama tersebut perlu berikan teguran yang sebegitu juga? Tak, siapa pun dalam Kerana Datuk, kalau benda ini tidak ditegur, dia akan jadi normat kepada kehidupan masyarakat kita. Bob, sejujurnya Datuk Seri, kalau kalangan puak dia merompak, menipu, apa nama ni, tidak melaksanakan tugas ketika zaman dia, kami nak buat tetapi belum boleh buat. Kami nak buat hari 35, kami nak buat tapi belum sempat nak buat kerana banyak kerengga lah, banyak gitulah. Dia sejujurnya lah, ini bukan alasan, dia bukan ulama. Dia cuma memberikan pandangan tentang hukum fiqh yang ada tercantik dalam kitab fiqh. Itu je. Tapi kalau kata dia tu nak buat perbandingan ke antara ulama dan apa tak ditegurnya, teguran dia tu ada emosi, ada di sebalik tirai yang tersembunyi yang kita tahu apa maksud dia. Saya cukup menyampah kalau orang kata, kamu sesat. Satu lagi, kamu ni kafir. Kamu masuk neraka. Macam bapa dia punya syurga, punya neraka. Dan kita ni apa? Ini Allah punya hak lah Datuk Seri. Yang kita pandai-pandai melebihi Allah. Kenapa? Ya, tapi saya heran ni, rakyat boleh puja, boleh sokong, boleh ambil pandangan itu sebagai pandangan asas untuk perdebatan lah. Untuk, ya Allah, ya Tuanku, aku kata apalah nak jadi dengan kita ni. Bob, sebab tu Bob, isunya apa? Isunya perbandingan, penceritaan. Datuk Seri Perdana Menteri menyatakan ada berlaku peristiwa Asbaullah Hafiz, peristiwa 7 orang anak muda yang ditidurkan. Sepatutnya dalam konteks itu diulaskanlah. Bukan soal siapa ni orang ni belakang. Sebab Islam ni menegur, dia tak boleh dengan maki hamun. Betul. Islam tidak boleh menegur orang dengan mengaibkan. Tidak pernah dalam sirah yang saya baca lah. Saya bukan ustaz, saya bukan dai. Tetapi yang saya baca, kebanyakan pemimpin-pemimpin terdahulu, sama ada Imam Ghazali, kita punya imam-imam yang hebat-hebat, mereka tidak pernah pun menghina ada sama. Contoh 4 mazhab. Tak pernah dilihat bergaduh. 4 mazhab tu. Apa mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Maliki dan satu lagi Hanafi. Hanafi dah 2 kali tadi. 4 pimpinan itu tak pernah mereka menghina antara sesama lain. Tapi kalau mereka menceritakan peristiwa begitu begini dan dihuraikan, sepatutnya isu-isu ini dihuraikan pengajaran. Yang paling penting pengajaran. Pertama, keesaan Allah SWT. Boleh menidurkan seseorang sampai 350 tahun. Okey? Sampai begitu getinya Allah nak tunjukkan kuasa dia. Aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Aku juga boleh menidurkan macam mana ahli parlimen tidur dalam parlimen. Setuju. Itu memang dia undang.
Ya. Dia undang lah bagi ya. Jadi bila Bob bertanya tentang pula, ada pula puak-puak dia berkaraoke dengan isteri orang tu tak baik, tak elok, tak boleh. Sekali tular dalam bidah syurga. Saya kira kepala. Ya. Saya tak nak mengulah lah benda begitu. Tak apalah kalau hobinya menyanyi. Dia nak menyanyi pun menyanyi. Tapi janganlah dipaparkan pada publik, pada warga. Bahawa bagaimana dia isteri orang. Ataupun nak ada orang. Tak baik. Carilah jalan. Awak tu pemimpin. Sebab dia pemimpin yang berlatar belakangkan Islam. Parti yang banyak tarbiyah itu. Ya, itu keadaannya. Jadi saya merasakan, saya mengharapkanlah kedatangan tahun 2024 ni, episod-episod ini kita tiada. Yang paling penting kita harus melihat bagaimana pimpinan kerajaan Madani ini menangani kehidupan rakyat. Ini penting ni sebab Madani besar istilah dia tu. Besar sangat. Maksud Madani ini bukan kecil. Bagaimana dia menyantuni bukan hanya untuk warga Islam. Ya. Dia juga menyantuni seluruh alam. Semalam ada saya bersembang dengan Datuk itu hari yang dah saya itu Mustafa Kamil Ayub. Mustafa Kamil Ayub. Dia menyatakan bahawa bagaimana Madani itu sampai ke Andalusia. Betul. Bob, ini bukan main-main. Ya. Kerajaan Madani itu dia sampailah capture sampai 600-700 tahun. Hebatnya empire Islam di Andalusia. Tetapi kesan daripada perpecahan di kalangan pimpinan hanya perebutan kuasa di Andalusia. Maka Isabella yang dinyanyikan Isabella tu mampu menghancurkan empire Islam. Ini yang sepatutnya kita ambil pengajaran. Ya, Bob? Datuk dah sentuh Malaysia Madani ni. Ya. Soal slogan Malaysia Madani bukanlah baru ketika Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Betul. Tapi gagasan Malaysia Madani ni, Madani itu sendiri telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar bersama dengan Datuk Seri Zahid ketika dalam Pemuda UMNO. Betul. Ini Ya. Sila Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan. Tak, saya kepada melihat tahu waktu lagi, itu silakan. beliau jadi ketua pergerakan pemuda. Dia menceritakan bahawa rakyat Malaysia ini berbilang kaum. Sewajarnya lah kita adapt atau kita mengambil bagaimana masyarakat Madani di Madinah yang menyantuni rakyat semua kaum. Jadi artinya, pertama sekali, 6 prinsip itu yang dibawa dalam 6 masyarakat teras. Madani. 6 teras 6 itu. teras. Bagaimana rakyat disantuni, undang-undang dihormati, sikap kita tata kelola yang baik sebagai pemimpin, tidak menyakau wang rakyat. Itu yang paling penting. Datuk, saya merasakan dalam keadaan begini, kenapa mereka tidak mau menghayati? Yang lain tak ada. Ceritanya Madanon lah, Masalahnya dia orang itu bukan masalah isi dalam dia definasi yang dibawa. Ya. Mereka ni lebih kepada emosi. Betul. Emosi, nafsu, syarakat syaitan, kemudian balik-balik nak kuasa. Dia tahu dia tak mampu nak buat. Kemudian dia nak ambil kuasa tu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka daripada sakauan yang mereka buat. Itu masalah dia sebenarnya. Itu cerita dia. Betul. Dan ini sebenarnya tidak boleh dikompromikan. Betul. Dan saya lihat bahawa perkara-perkara ini, Datuk Seri, Ya. sebenarnya dalam memberikan counter dalam segi isu-isu yang dibangkitkan tu, mereka semua berlandaskan pada emosi, Betul. pada nafsu sarakah dia. Dia bukan pada fakta. Sebab itu saya tengok serangan dulu dibuat pada serangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Macam-macam kluster mahkamah. Dia sedar dia tu pesakau nombor 1 dengan Jana Wibawa itu. Ya. Dia tahu Datuk Seri Zahid dikenakan 87 tu, itu dirancang 2 hari perancangan dibuat. Betul. Tetapi digunakan Zaid Timur tu macam Allah, Zahid ni seorang yang paling jahat dalam dunia. Ya. Tetapi bila pergi ke mahkamah Perdana Raya, Timbalan Perdana Raya pun menolak, kata kes ini kes yang tidak boleh dibawa kerana tidak ada prima facie. Ya. Dia nak bawa juga waktu tu. Itu dia kata bahawa campur tangan-tangan gaib ni. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia terus pun dibuat pada mahkamah terbuka dan ditunjuk contoh apa yang telah dilakukan oleh yayasan. Ya. 47 tu dia tarik balik. Ya. Bukan dia tarik balik, dia dapat DNA. Ya. Itu pun dibahaskan dalam dewan juga. Jadi dia nak serang tu, dia serang macam-macam sudut untuk menghancurkan reputasi. Ya. Ni Anwar pula. Datuk Seri Anwar pula kena. Macam-macam dia sesat lah. Tak layak dia Perdana Menteri dia. Saya dah tanya, ada orang telefon saya. Wartawan kata, Tok, dia kata ada satu ustaz ni, kata ustaz mana? Ustaz ni dia kata Anwar Ibrahim sesat dan dia ni tidak layak Perdana Menteri. Tanya dia balik. Dia tu siapa nak sesatkan orang? Dia siapa? Sesat tu tetap pun sesat. Yeah. Nombor 2-nya dia kata pasal jadi Anwar Ibrahim tak layak di Perdana Menteri. Saya tanya balik.
Siapa yang layak? Hmm. Siapa yang layak? Kamu tahu tak layak orang tu 222 tu. Dia menentukan. Ya. Bukan. Dia bercakap kat luar ni, netizen bercakap, oh kami pastikan Melayu ni cakap, di hari ni jatuh. Tu, peramal-peramal dukun-dukun yang 3 ekor, yang 4 ekor ni bercakap, semua nak begitu meyakini dia. Dia walaupun dia jago bersabai, tetapi bukan jago ulama, bukan jago orang ustaz, itu jago syaitan. Dia jago tu merupai manusia, tapi dia syaitan. Kenapa? Memecah belahkan orang. Betul tak tu? Ya, betul. Ya. Saya melihat sebenar-benarnya juga di kalangan mereka ni, terus terang saya katakan, sebenar-benarnya saya yakin adalah kesalahan. Mereka menyesal kerana tidak menyantuni apa yang disarankan oleh istana supaya menubuhkan kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan Permulaan dan cerita Perikatan. episod ni. Episod itu yang mereka tolak, mereka ingat masih lagi nak menyanggah sarana istana. Tapi bila terbukti gagal dilaksanakan kerana Datuk Zaid Hamidi bersama dengan 30 ahli parlimen Itu pengorbanan yang paling besar. Betul. Dan akhirnya dengan 112 yang selalu katakan mamsui ya, cukup-cukup aja makan tubuh kerajaan. Dan hari ini mereka sudah kesal. Kalaulah aku berada dalam kerajaan hari ini, segala hiruk pikuk ini tidak akan terjadi dan tak adalah pula yang orang ni nak kena dakwa, kata mereka. Jadi sekarang ini mereka mencari alasan nak tebuk atap tu kerana sebenarnya kesalahan. Orang menyesal, dia orang sanggup buat macam-macam. Itu di sebaliknya tu. Ya, saya melihat di situ. Ya, Tapi saya punya pandangan, pandangan saya ni. Saya boleh celah. Ya, silakan. Silakan. Sebenarnya saya nampak begini, Datuk Seri. Tak kala pada waktu itu, dia ada kesombongan. Ya, Dia ada kebongkakan. keangkuhan. Dia ada keangkuhan. Ya. Dia ada kebodohan yang Allah beri sekejap dekat dia tu jadi bodoh. Ya. Kemudian dia keluarkan balik daripada istana, dia cerdik sikit. Betul. Dia kata, kami sign tidak penyokong. Ya. Jadi maknanya, saya panggil kumpulan ini kumpulan tenging dan bangang. Jadi dia habis cerita episod tu, Ya. move on. Itulah. Move on. Sebab jadi bertolak daripada keangkuhan. Kerana keangkuhan menolak saranan sebenarnya. Sebab itu ada dalam sebab dia mengaku. Sebab dia buat press conference, dia buat sidang media di rumah dia, dia kata, benar, saya dipanggil ke istana sebentar tadi, bahawa tuanku minta supaya kami mengadakan kerajaan campuran. Tapi kami menolak. Nampak? Jadi Dengan angkuhnya. dengan keangkuhan. Sebelah dia siapa waktu itu? Adiawan. Jadi sekarang ini, bila dah dengan angkuh ni kerajaan tertubuh dan dilihat bagaimana kerajaan perpaduan nampaknya semakin kukuh apabila lepas seorang menyeberang, Allahu Akbar. sudah ada kesalahan. Jadi untuk mematikan. Sebab itu saya melihat pelai-pelai saya banyak mengatakan tahun 2023 ini, segala episod ini akan berakhir 2024 akan rest in peace. Ada satu orang, Jaka Linglung tadi tulis tu. Ada parti yang akan rest in peace, maksudnya terkubur lah. Ya, ya. Datuk dah meramalkan. Bulan 11. Bulan 11. Ya, memang betul. Dah ramal daripada 5 orang keluar. Bulan 11, ya. Dan saya dapat juga mengatakan sekarang ni kesan daripada kegagalan langkah Dubai. Apabila sahaja naik dulu Yang Maha Tuan Agong dari cukup. Ya. Kan? Saya rasa ramai lagi akan melompat. Ya. Saya rasa. Cuma satu sajalah. Saya tak seronok lah bila kaitkan istana dan sebagainya. Ini percaturan politik lah. Ya. Jangan kaitkan istana. Jangan kaitkan. Ya. Tuanku Betul. tak bersalah. Tuanku akan mentadbir sebagai ketua negara. Ya. Kan? Negara, betul. Jangan sesekali kita seret istana dalam percaturan politik. Itu tak betul. Jangan derhaka. Jangan derhaka. Tuanku Sultan ini dah mentadbir dengan baik. Ya, dia faham. Dengan baik negara kita ni. Tuanku pergi ke Sabah, menyantuni rakyat Sabah, seronok rakyat. Menjelajah Borneo. Menjelajah Seri, menjelajah Borneo, itulah apabila istana rapat dan tanda istana dengan rakyat berpisah tiada. Dan sambutan Dan luar biasa itu. hari ini pula akan hadir pula satu istana lagi daripada istana Johor. Dari selatan. Cuma Johor ni ada orang tak senang. Ya. Sebab mereka ada dosa. Ada waktu dosa almarhum ketika sebelum itu. tuanku. Ya. Ayandanya jadi agung dulu. Ada sejarah penderhakaan. Sejarah penderhakaan. Ini yang mereka takut sekarang ni Ya, sebenarnya. Jadi sebab itu the only way untuk dia meladani persoalan yang ada dalam diri mereka ini, maka dilakukanlah langkah
Dubai. Dubai. Saya melihat benda Tapi begini. gagal Datuk. Saya memang ternyata gagal lah. Sebab saya dipahamkan bahawa peruntukan-peruntukan yang nak bawa masuk pun tersangkut di Dubai. Tersangkut. Tersangkut. Masya Allah. Kabarnya. Rancangan Banyak tu. mereka lakukan rancangan Allah lagi maha Ya. besar. Satu soalan, banyak ke? Banyak. Sangat Kabarnya banyak. Kabarnya? Kabarnya lah. Saya tak tahu. Saya tak nak Apa menuduh. punya celaka betul lah tu. Tak habis-habis. Tak, ini bagi saya, Bob. Berapa Datuk, juta Datuk? Puluh juta, ratus juta? Tak, bagi saya politik ni, dia boleh sanggup berkorban berapa banyak pun. Dalam politik ni, yang saya baca lah, yang saya belajar, in the politik, orang sanggup membunuh, orang sanggup berhabis-habisan. Kalau setakat 5-6 bilion is nothing. Nothing. Untuk membeli kuasa, 5-6 bilion is nothing. Sebab dia dah ropak berbilion-bilion. Tapi sekarang, masalah sekarang ni, yang saya katakan, kalau ada wang begitu banyak, kenapa tak bagi pada rakyat? Kita ni negara yang mewah sebenarnya. Allah SWT menentukan, mewujudkan negara semenanjung Tanah Melayu, campur dengan Sabah dan Sarawak, sebuah negara yang makmur. Ya. Kita ada minyak, kita ada balak, kita ada kelapa sawit, kita ada getah, Kita ada cengkeh. Cengkeh. Sekecil-kecilnya kita ada. Okey? Dan rakyat masih susah. Kenapa? Kenapa jadi begitu? Kerana wrong pentadbiran. Kalau tak negara takbir dengan baik. Sekarang ini, baru saja setahun, PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara. Sudah pun dapat terasa. Apabila 2,700 untuk menangani rakyat yang miskin tegak, rakyat yang miskin untuk membeli barang dapur. Ini nak datang tahun baru ni. Untuk buka Januari sekolah. Satu anak RM150. Kalau you ada 6 orang anak, di situ you ada RM900. Dulu keluh kesah ibu bapa. Kenapa? Kerana negara kita makmur. Kita cukup buat. Kalau pimpinan menjaga wang negara dengan baik, rakyat akan mendapat dana, dia mendapat Keselesaan hidup. Dan saya nak beritahu lagi, Bob. Negara kita ni, kita tak ada typhoon, kita tak ada volcano ataupun gunung berapi, kita tak ada gempa bumi, kita tak ada all the disaster, anugerah Allah SWT. Tetapi, Alhamdulillah. kalau kamu tidak bersyukur, kamu tunggulah aku akan datang azab daripada Allah SWT. Ini yang kita Sangat takut. kancuran dia. Jangan kita berbalah. Sekarang ni dah nampak dah, tak pernah berlaku. Kelantan tak selesai lagi. Tapi saya lihat, murninya jiwa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam percutian beliau, hujung tahun, dia bila dengar saja Kelantan itu, terus datang. Dan tiap-tiap orang yang terkena banjir, on the spot dapat RM1,000. Oh, masa banjir dapat RM1,000. Siapa mangsa banjir? Seorang. Tapi bukan itu, akan ada lagi Masya kajian. Dan peruntukan sebanyak 50 juta. 50 juta lagi. Ya, peruntukan. Bagi lagi? Bagi. Walaupun tak cukup. Sedangkan dia dimaki, dia hamun oleh orang begitu. Apa Saya punya nampaklah celaka. bahawa keprihatinan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu murni jiwanya. Dan bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi, walaupun beliau berada di Tanah Suci Mekah, on the spot, every time, tiap-tiap jam dia akan menghubungi pegawainya. Ya. Dia ada di Kelantan, di Terengganu, di Pahang. Ya. Pastikan nakmah Nak mak. melaksanakan. Dan saya lihat kali ini banjir. Walaupun dia sakit. Walaupun dia kena sakit. Dalam operation, selepas Masa operation, operation, dia arahkan juga buat kerja. buat kerja. Apa tak lagi? So jadi Kalau dulu dia Datuk Seri, dia sebenarnya banjir dulu. Kita kalau kabut, Betul. ada orang mati, ada orang apa dia, jadi kita using dia buatnya. Datuk jadi wakil rakyat. Ya. Masa berlaku banjir di Shah Alam. Kelang kabut Datuk turun cari bot lah. Cari Macam-macam makanan. sampai Datuk pernah ada sewa bot. Itu kita punya jiwa murni lah. tu. Betul, Murni. tapi ini sekarang- barulah kepimpinan bersikap. Itu yang saya nak maksudkan tu, Bob. Jadi kalau kita mentadbir negara dengan baik, negara itu mempunyai hasil yang banyak, anugerah ilahi. Dan kamu jaga dengan baik, insya-Allah Allah SWT akan tambah lagi kemakmuran Melimpah itu untuk rakyat. Sehingga kan, saya dah bercakap itu hari dengan saudara Mustafa Kamil. Memang benar. Waktu kerajaan Madani itulah bahawa zaman Saidina Umar Abdul Aziz, tidak ada seorang pun rakyat umat Islam waktu itu yang dapat nak diberikan zakat. Betul. Ini jelas kerajaan Madani. Inilah yang cuba diaturkan impian Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya sampai waktunya menerima zakat pun tak ada sebab orang semua dalam keadaan yang selesa. Bob. Dan tidak layak untuk dapat zakat. Ya. Dalam mendepani tahun-tahun yang akan datang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengemudi bahtera Malaysia Madani ini, apa yang dicuba bawakan, ada dua yang saya perhatikan sebenarnya bukanlah baru dalam pemerhatian Datuk Seri Anwar.
Kalau kita singkap kembali pada tahun 1974, Datuk Seri Anwar mengepalai peristiwa Bali. Oh, Mengangkat pelajar masalah rakyat, industri. rakyat miskin dan sebagainya. Hmm. Dan satu lagi yang diberi perhatian adalah pendidikan. Datuk Seri Anwar ketika dahulu wujudkan Yayasan Anda dalam memberi fokus kepada pendidikan percuma. Pendidikan percuma. Pendidikan Betul. percuma. Dan ramai hari ini kita lihat alumni Yayasan Anda, Datuk. Kemudian Ya. datang kembali dan tidak malu, tidak segan mengaku saya adalah alumni Yayasan Anda. Betul. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang dia bawa hari ini, dia dah bawa dari dulu dah. Betul. Sebenarnya kalau kita tingkat balik dah nampak dah, Tak, Datuk. Bob. Permulaan perjuangan politik. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dulu bekas saya punya ketua pemuda, bekas timbalan Presiden UMNO, jangan lupa tu. Ya, Kita tak Masya lupa Allah. je seorang. Permulaan politiknya tidak lain tak bukan adalah untuk rakyat. Dia sanggup masuk ke penjara dalam isu peristiwa Balik. So, Baling 1974. Menangani kemiskinan di Balik. Bila sanggup masuk ke penjara apabila melihat kebejatan politik. Okey? Dan kemudian waktu tu dia tak ada apa kerja pun. Dia buka sekolah Yayasan Anda. Anak-anak miskin diberi pelajaran percuma. Betul. Inilah harapannya. Sebab itu dia tangani. First kali dia masuk jadi kerajaan, dia Perdana Menteri, dia tangani masalah pendidikan dulu. Betul. Itu yang dulu dicuba. Saya bila tengok begitu, mengimbau kenangan waktu silam. Tapi kita Bob nak kata macam mana Bob? Ya. Masa Masa. amat mencemburui kita. Masa Bob. amat mencuri. Betul. Dia cerita ni, Bob. Dia Ya. menyelesaikan masalah. Betul. Kalau boleh kita lanjutkan 10 minit lagi. Boleh. Pasal dia kita nak kongsi bersama lah. Kita nak ceritakan keperhatian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila dia cerita pasal toilet itu, pasal tandas sekolah tu. Sekarang ni dah banyak tandas dia macam hotel dah. Macam 4 star, 3 star hotel dah. Ya. Sekarang dia buat tu. You tahu, di sebalik itu, memberikan kesan baik kepada pengusaha-pengusaha Bumi Putra yang mendapat pinjaman ataupun pembiayaan daripada Tekun. More than half billion. Oh, dahsyat dah tu. Oh. Lebih kita dah keluarkan sebagai pengerusi, kita dah izinkan lebih 500 juta lebih. Tekun kena beri iklan dengan saya punya AHM ni tu. Ya. Jadi di sinilah saya nampak Ya. bahawa walaupun dia sikit nampak bahawa tapi lontaran tu dikongsikan, dimanfaatkan bukan sahaja di kalangan anak-anak murid tetapi pengusaha ataupun kontraktor Bumi Putra itu yang mendapat hasil masuk daripada sikit aja sentuhan yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang ini sebenarnya dalam projek oleh tandas tu lebih baik ketimbang daripada kononnya nak bagi laptop percuma. Ingat Datuk? Betul. Sampai sudah tak ada laptop tu. Itu zaman saya pun itu juga. Ya. Kita akan siapkan 5,000 laptop. Jatuh haram pun tak ada pun. Jadi ini semuanya Bob. Ya. Dia bukan dia macam inilah. Facilities dan privilege itu dia ada kepelbagaian. Bila kita menyentuh tentang facilities. Dan facilities itu sebenarnya tandas apa sebagainya itu digunakan oleh semua anak murid. Betul. Tak kira anak murid Melayu, India, Cina, Kadazan, Iban, Dusun, semua itu digunakan untuk keperluan apa? Pendidikan. Ya. Bermula daripada kebersihan, separuh daripada iman. Itu yang ditunjukkan, yang ditekan dalam Islam. Ya. Jadi, Kebersihan. dapat tak dia punya Kebersihan. kebersihan. Istilah yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, takkan orang yang begitu, maaf tak kalah, sebiol-biol orang pun anak dia dapat facilities tu. Betul. Sebanyak-banyak manusia walaupun yang tak bersyukur selama ni pun tak berterima kasih, anak dia dapat facilities dan juga privilege dalam dasar baru Anwar Ibrahim. Jadi yang itu saya kata lontaran lebaran dia, tetapi yang ada di sekitar tu guru-guru pun sekarang saya tengok dia mencuri-curi masuk bilik tandas anak murid. Pasal apa dia punya keselesaan dia, Betul. dia punya kebersihan dia, semua itu telah dijelmakan dalam jasa-jasa pun. Dia kata Perdana Menteri jaga jambat kepala otak kau tahu tak jambat itulah tandas itulah penyebab utama Penyakit. minda anak murid itu Ya. diproseskan menjadi orang terbaik. Betul. Dan ini berlaku Bob. Ha. Dalam kalau kita tengok macam tu masjid surau bila tandas tu nak masuk pun rasa geli. You bayar macam mana buat ibadat? Macam mana kita nak buat ibadat? Dia menghantui yang tadi. Apa punya celaka bilik air tu, ya Allah, kenapa lu tak cuci ni? Merosakkan kita Ini untuk ibadat. memberikan gambaran yang berbeza, cerminan yang berbeza di Masjid Rosila. Masjid yang dikatakan tempat Tuan Guru bertapa. Tak apalah Bob. Iaitu kalau kita nak kongsikan dikatakan Perdana Menteri jaga tandas tadi kan dengan tempat yang begitu sembahyang. Pun dia bagi sembahyang. sembahyang Itu lah. pun tidak boleh diberikan satu contoh yang baik kepada Tak, saya begini aja Bob. Saya melihat contoh bila berlaku banjir di Kelantan, apabila Perdana Menteri buat pengumuman
saya akan turun ke Kelantan. Okey, ada pengumuman sehari sebelum tu. Saya akan turun ke Kelantan untuk meninjau. Kira saat begitu, Yang Amat Berhormat Datuk Zaid Hamidi masih lagi menunaikan umrah di Mekah. Di Mekah. Ramai kalangan kawan-kawan warga UMNO lah, bila kita kalah kena maki Amon, menulis begitu, tak payah bagi apa pun, biar dia rasa. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa? Dalam menghadapi musibah, kita tidak akan membezakan fahaman politik. Kita kena colorblind. Artinya dia memisahkan antara fahaman politik dengan kebajikan rakyat, dengan menangani derita rakyat. Dan Tapi itu warna juga bendera parti lah. itu juga disantuni oleh Presiden Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia mengatakan bahawa dia kerahkan semua jabatan turun, jangan ada sebarang pemisah dari segi aliran politik. Memanglah UMNO marahlah kan. Maklum sajalah Presiden kena maki, Perdana Menteri kena maki. Dia panggil valuation of leadership. Correct. Penilaian kepimpinan. Kita Betul. lihat bahawa kalau ditanya peribadi saya pun luar biasa tindakan Betul, tu. betul. Dia dimaki, dia hamun, dicerca, sebagai-bagai. Dia katanya sesat, dia katanya tak layak daripada menteri. Tapi disantuni juga sebab masa itu tanggungjawab rakyat di bawah. Betul. Inilah kualiti yang kita hendak bawa. Bukan cerita pasal kau sesat, kau apa kafir, kau tambah kau pasal kafir, kau lah. Tapi yang sebenarnya ini semua adalah emosi pahaman, dipanggil kecelakaan minda atau sial celaka haram jada. Asyik duk kena, duk pandang orang buruk je. Dia yang bagus tak mana tu, 33 bulan apa dia buat. Betul, Sri? Betul. Saya setuju. Saya Dia tanya, tambatan bajet, saya tak tahu. Bila tengok sign dia, Ya. apa punya tengeng dia menteri, aku pun tak faham lah. Tapi inilah ada kualiti pada mereka. Akhirnya tagline tu ada jugalah. Sebab dia pengakhir kepada bicara itu kena Kalau buat. awal nanti di social media sebab- setelah itu mungkin kena ban lah tu. Betul Saya mengambil langkah berjibat serbat. Ya, itu. Terima kasih itu. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita. Ya. Walaupun saya yang paling besar, tapi saya rasa paling kerdil. Sebab pengalaman mereka berdua ini sangat mendewasakan kita dengan perjalanan politik Datuk Seri Anwar sangat dekat dengan mereka. Ya. Dan ialah satu ketika dahulu, siapa sangka akhirnya hari ini kita bersama membincangkan soal rakyat, Datuk. Ya. Dan saya kira 4 tahun lepas kita Datuk mulakan dengan topik penjajaran baru. Jajaran Datuk baru. dengan kemah besar. Ya. Ketika itu kita diserang dari luar dan dalam parti masing-masing, Datuk. Betul. Ya. Kan? Jadi kita teruskan, akhirnya hari ini menjadi realiti. Bila Tok Dollah mengatakan Parti Bersatu dalam keadaan nazak, Ya, pun nazak pun, juga. Kan? Jadi kita perlu teruskan menyokong kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini lahir dari keegoan Parti Melayu dan Islam yang ada hari ini. Kalau mereka menolak tepi keegoan masing-masing, ketika itu tidak timbul soal yang berlaku hari ini. Ya. Dan masih lagi orang dah move on kepada satu langkah ataupun step yang lain. Tapi mereka masih lagi memikirkan cara bagaimana mereka nak ambil alih kerajaan. Ya, Ini sesuatu yang sangat tidak boleh diterima oleh rakyat di luar sana. Rakyat sudah muak dengan politik yang sangat memualkan. Ya. Dan ini masanya untuk kerajaan diberi peluang untuk memberikan satu laporan baru yang akan dibentangkan pada akhir tahun hadapan. Jadi satu penggal yang akan datang ini, insya-Allah kita berikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga barisan kabinet dan juga agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan untuk terus menjaga kebajikan rakyat. Ya, Bob. InsyaAllah. Saya harap 2 minggu lagi, Bob. Ya. Saya nampak saya dengan Datuk Dollah Sani ni. 1 jam tak cukup, Datuk. Satu jam tak cukup. Tapi nak buat macam mana? Ya. Kan? Tapi 2 minggu lagi kita berjumpa, Dok. Baik. Banyak benda nak ulas lagi. 2 minggu lagi kita bercerita lagi performance menteri-menteri. Ya. Sejauh mana. Sebab baik. memula tahun 2024 ini. Ya. Kan? So, jadi kita akan Kita menilai. nak bagi vitamin kat dia orang kan, Datuk. Okay. Jadi pada teman-teman, saya minta maaf kerana waktu sentiasa mencemburui kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Dollah. Sama-sama. Kerana selalu hadir, luangkan waktu. Dan tagline terakhir itu menghiburkan saya sedikit. Ada juga berkaitan itu. Teman-teman, jangan lupa AHF sentiasa mengemukakan sesuatu yang sentiasa panas demi untuk rakyat. Dan paling penting, pimpinan hari ini harus menangani derita rakyat. Kita jumpa lagi. Malam besok saya akan berbicara dengan pimpinan daripada Perak, daripada Parti DAP. Saya undang. Nak dengar dia punya mindaknya. Baik. Sebelum kita mengundang Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Samsul Nasarah malam berikutnya.
Jumpa lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebelum berpisah, kami dari pihak Seluruh Dahsyat ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk. Tak terlewat pada kami untuk ucapkan di atas pembukaan studio baru. Okay, hari ini kita bersiaran dari studio HF Media. di media. Pentas persepsi. Jadi fokusian dua studio melalui studio. Sekian lama boleh kita dok, boleh. berkongsi platform yang sama Datuk ya. Okay. Baik, saya juga ingin berkongsi dengan kata-kata akhir yang sama dengan Datuk Seri Kamal Amir. Sekiranya terdapat silap dan salah daripada kami mohon ribuan ampun dan maaf, dan kita jumpa lagi di siri-siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.